guys and welcome to the video. Korang pernah tak lepak dengan golongan-golongan elit pakai iPhone ni? Apa yang biasanya diorang borakkan? Cuba beritahu aku. Megapixel ke? Screen ke? Gaming ke? Aku rasa tak ada je kan? Apa yang dia borakkan biasanya? Isu dia adalah biasanya keluar battery health korang ni dah berapa persen dah? That's a conversation starter untuk orang pakai iPhone. Pernah dengar dia brag ataupun dia complain pasal benda lain? Tak ada kan? Battery health je yang iPhone user ni openly talk about. Semua orang macam bila dah bawah 80% macam apa nak buat ni? Bateri dia aku dah 80% dah. Nanti dah 79 dah tak laku dah. Weh, iPhone kau bateri dah 90%. Habislah tu orang laga telefon kau ni lepas ni. Is it true though? Sebab benda ni macam menyusahkan daripada menyenangkan. Apa sebenarnya Apple cuba buat dekat battery health ni nak bagi tahu dekat kita and bagi tahu orang lain. So aku dah buat research dah sebab aku dah ada phone yang battery health dia 100%, 90% sampai all the way to 70%. Alright. So sekarang ni aku nak bagi tahu sikit-sikit pengalaman aku and beberapa fakta yang kau perlu tahu pasal battery health ni. Alright, first thing first, mestilah kau nak tahu mana datangnya battery health ni. Kalau ikutkan sebelum ni, Apple tak pernah letak pun dekat first gen, second gen, third gen, fourth gen. Tiba-tiba ada. And this thing, battery health ni, Apple tak willingly letak. Sebab dia dah kena saman dulu, baru dia letak battery health ni. Cara macam mana orang tu tahu yang Apple actually limitkan performance is bila buka app selalu lembab and app tak selalu ada dekat belakang, which mean tak kekal. Lepas tu selalu drop of frame bila korang scrolling. Tu adalah cara macam mana dia tahu. And bila tukar bateri baru, tiba-tiba benda ni elok pula. Tak ada performance issue pun macam sebelum ni. So that's why orang kata Apple ni dituduh limitkan performance so that orang beli iPhone baru. Kalau kan benda tu tak salah sebab nak bagi decent performance kan, ataupun tak ada isu yang boleh membuatkan telefon korang tu crash masa tengah guna. Tapi kan, battery health ni is actually not new dekat Apple punya products. Sebab yang first version ataupun first product yang guna battery health ni adalah, you guys said, MacBook dia orang. Okay, apa maksud kau battery health dah ada dekat MacBook? Dia baru lagi ada kot, sama macam iPhone. iPhone dulu ada, baru dekat MacBook. Cuma nama dia kita panggil lain sikit. Dulu kalau orang nak jual beli second hand punya MacBook, orang akan tengok charge cycle dekat MacBook. Contoh macam 300 ke 150 ke, yang tu akan harga tinggi. Sama juga konsep dengan iPhone, nampak macam 80% ke bawah battery health, dia akan lagi murah lah. Sebab memang akan kena tukar bateri lepas tu. So dekat sini, bukan iPhone yang start charge cycle ataupun battery health dekat dia punya Apple product. Korang mesti katakan, alah, better beli Android macam ni, tak ada battery health. Senang. Betul, tapi pada masa yang sama, kalau cara korang pakai tu sama je, dia akan wear out and rosak and kong. Sama juga macam iPhone. Tu je aku boleh kata. Alright, sekarang korang dah tahu origin battery health ni bukan daripada iPhone tapi daripada MacBook kan. Sekarang aku nak beritahu simptom-simptom yang ada bila bateri iPhone tu dah betul-betul degraded. Antara yang first adalah app launch memang slow gila-gila. Bila compare dengan kawan-kawan yang pakai iPhone yang sama, tiba-tiba app semacam lambat gila launch. Lepas tu paling obvious sekali is bateri ataupun screen korang tu actually dia macam dimming. Dia macam tak terang. Dia macam berkelip. So that's how korang tahu macam mana bateri tu actually tak bagus. Not just that, kalau korang perasan juga, bila korang guna iPhone tu, tiba-tiba background apps dia tak selalu kekal. Bila buka apps yang ni, apps next one tu memang dah tak boleh nak keep dekat background dah, sebab Apple actually nak preserve power. Dan kalau korang selalu scroll dekat Twitter ataupun Facebook, mana-mana social media, akan dapat rasa drop of frame, termasuk main game. And kalau korang selalu dengar lagu juga, tiba-tiba perasan speaker tu tiba-tiba slow, yes, that one can cause by battery yang dah degrade lama sangat and perlu tukar cepat-cepat sebab dia boleh pergi sampai negative 3 decibels. So this is the symptom yang korang kena tahu bila beli iPhone second hand ke, bila pakai iPhone sendiri ke. Benda ni just tukar bateri je. Kemungkinan cost tu korang kena tengok dekat official Apple punya authorized service center. Alright, sekarang aku nak explain cara Apple standardizekan cara bacaan dia dengan battery health. Apa yang effectkan battery health tu daripada 100% sampailah 80, sampailah 50. Kalau korang nak tahu benda yang impacted dengan battery health ni daripada 100% jadi 80 is charge cycle. Apa tu charge cycle sebenarnya? Cara korang charge and guna at the same time. Contohnya daripada 0% charge sampai 100%, lepas tu guna sampai 0%, tu adalah dikira satu charge cycle. Sama juga macam korang guna daripada 20% sampai 100, lepas tu charge balik, lepas tu guna balik, dia kira 0 sampai 100%. Macam tu. Dekat sini Apple akan tahu berapa kali korang charge and berapa kali korang guna. Tapi actually Apple letak standard dekat dia punya bateri.
So that korang tahu bateri tu actually bagus ataupun tak. Contohnya dekat sini, Apple kata dalam masa setahun, bateri akan turun sampai 80%. Meaning, charge cycle bateri iPhone tu sepatutnya go to 300 ataupun 500 charge cycle. Yang tu kira macam dah sampai 79, 81, 82. Kalau korang betul-betul jaga, dia akan jadi macam 90% saja bateri health. So dekat sini Apple tahu dan bateri korang tu bagus. So maksudnya sekarang ni jangan guna telefon banyak kali. Actually yes, tu adalah cara yang terbaik. Tapi sebenarnya kalau dah kerja korang tu selalu guna phone sampai drain 2 kali sehari, yang tu memang korang tak boleh nak elak. Guna je macam biasa. Cumanya nasihat aku, jagalah ataupun elakkan buat benda-benda yang tak bagus ataupun benda yang tak mendatangkan faedah dekat korang. Contohnya macam main game dengan kawan-kawan ke. Yang tu probably kurangkan. Bukan tak boleh, kurangkan. So Fazli, itu je ke tujuan battery health ni Apple buat untuk iPhone? Nak tahu charge cycle berapa kali, berapa banyak kali? Tu adalah ukuran untuk tahu je sebenarnya. Main reason is Apple nak bagi korang guna iPhone tu sebaik yang mungkin. Contohnya macam dia dah tak boleh guna peak performance, dia akan lowerkan the performance so that apps yang korang guna tu tak crash and dia tak mati tiba-tiba kalau korang tengah guna. So tu adalah tujuan kenapa Apple buat macam tu. Bukan untuk jual iPhone lagi banyak, tak. And cara Apple nak tahu apa yang dia boleh buat bila iPhone lama ni dah wear out. Tu adalah benda yang sepatutnya Apple bagi tahu tujuan untuk battery health ni. Cuma orang tak berapa nak faham je. Sekarang ni aku dah guna iPhone 6s yang ada battery health 70% dekat dia punya bateri. Tak pernah tukar bateri since beli. So sekarang ni macam mana aku guna telefon ni? Is it good and is it bad? First thing first, mestilah korang nak tahu. And ada mitos juga orang kata bila battery health sampai 80%, 70%, dia akan gelembung. So dekat sini aku tengok still like new. Tak ada gelembung and tak ada part of it lembut sampai buatkan efek screen ni tak boleh nak sentuh. Ada ghost touch, memang tak ada problem dari segi physical. But benda yang aku paling notice kali is dia punya drain battery is really heavy. Contohnya, aku actually comparekan performance ataupun battery health iPhone 6s dengan iPhone 7 biasa kat sini. This is a different year. iPhone 7 ni actually ada battery yang lagi besar sikit je. Tapi yang ni ada 100% battery performance. Tak pernah tukar sebab aku letak ni dekat dalam almari je sebab tak guna sangat. So first, aku nak beritahu cara dia drain battery. Cara aku test dua-dua battery ni actually senang je. Aku main PUBG Mobile 30 minit and then rakam video 4K 15 minit. Sebab aku tak lama sangat. Sama juga macam iPhone 7. Sekarang ni, iPhone 6s daripada 100%, dia turun sampai 33% and dah panas gila-gila dah. But a huge difference, 30 minit sama juga main game, lepas tu 15 minit record 4K non-stop. This thing lasts 70%. 30%, 70%. Huge difference kan? And dua-dua actually panas. So dekat sini kita tahulah berapa banyak capacity battery ataupun power yang iPhone 6s ni dapat guna, ataupun 70% battery health ni dapat letak and guna at the same time against battery yang 100% perfectly new and tak berapa nak guna sangat. One thing for sure juga aku perasan bila aku pakai battery health yang 70% ni is dia punya battery is not consistent. Okay? Contohnya, kalau korang tengah malam charge sampai 100% dah kan, pukul 12 tengah malam, pagi esok kemungkinan korang bangun dengan battery percentage ataupun battery capacity dia sampai 60% je. Okay, nampak tak? So sangat bahaya kalau korang biarkan telefon ni tak charge ataupun tak guna. So meaning kalau korang guna pagi tu 100%, kemungkinan tengah hari dah 30% dah. So be careful dengan bateri yang ada health 70%. Tu je yang aku boleh kata kat sini. And sangat-sangat alarming. Oh, so that's what Apple buat MagSafe battery pack kan? Tak. Yang ni tak boleh guna Apple punya MagSafe tu. Now the big question is it normal turun laju? Sebenarnya tak. Dia turun laju sebab penggunaan korang tu. Charge cycle yang korang buat dekat bateri ni, tu yang membuatkan battery health tu turun laju sangat. Benda tu tak normal kalau jarang guna tapi battery health turun laju nak mati. Tu adalah non-normal punya battery. And boleh komplain dekat mana-mana Apple retail store, kata battery health ni actually gila sebab tak berapa nak guna sangat tapi dah turun sampai 70% lah. Aku tak tahu macam mana dia buat. Satu isu juga aku tengok ada user yang komplain kata battery health dia tak ada, tak tunjuk pun berapa persen. Yang tu sebab biasanya akan guna ataupun tukar bateri dekat tempat yang tak disahkan oleh Apple untuk tukar
bateri telefon. Pergi dekat tempat biasa-biasa, buat sendiri pun, battery health tu tak akan keluar. Sebab dia tahu bateri tu tak officially daripada Apple. So nak dapatkan battery health tu, pergi dekat Apple authorized punya service center. Okay, tu nasihat aku. Kalau kau nak battery health, ada dekat dalam software. I'm in it for keepsake, in the field with the cleat lace, beat foot with the bare face and a slick tie, that's what she say. So Fazli, macam mana nak maintain bateri yang ada dekat iPhone ni so that aku tak perlu nak spend duit every 2 years macam tu? And sebab nak beli bateri kan mahal. Actually cara dia mudah aja. Jangan charge guna voltage yang tinggi. Fazli ni gila ke apa? Daripada cakap dulu minta Apple letak fast charger, tiba-tiba suruh guna 5 charger, 5 watt. Bukan guna je fast charger yang korang ada tu sekarang ni. Cumanya aku nasihatkan dekat korang supaya onkan optimize battery charging. Sebab dekat situ AI akan tolong korang charge dengan rate yang slow ataupun current yang slow, so that tak boleh makan, tak rosakkan bateri ni dengan lagi cepat. One thing yang aku nak nasihat juga is jangan guna bateri tu sampai 0% and telefon mati baru korang charge, sebab dia akan buatkan telefon tu lagi cepat degrading and kemungkinan kembung. Sebab korang dah drain betul-betul bateri tu. So cara korang nak kembungkan bateri telefon korang is by that thing ataupun by that method. Next thing is obviously jangan charge sampai 100%. Charge sampai 80%. Dengan cara macam ni korang akan lagi panjangkan masa ataupun life cycle untuk sesebuah iPhone korang ni. Satu khidmat nasihat juga is jangan sekali-kali guna kepala charger yang harga RM5 dan RM10 itu, sebab yang tu bagi current yang tak elok and tak stabil. Kemungkinan untuk rosakkan iPhone korang ni ataupun bateri ni is quite high. Okay, aku harap korang dah faham dah explanation aku dengan battery health, cara guna, tujuan dia and then cara nak maintain. Sekarang aku nak tahu apa lagi video yang korang nak aku explain so that korang lagi mudah faham. And komen dekat bawah. And then jangan lupa like so that aku tahu korang suka video-video macam ni. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. Stay awesome and keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye! I'm in it for keepsake, in the field with the cleat lace, beat foot with the bare face and a slick tie, that's what she say. She look good, she a big tease when she bite lip with the wink face. Hella bad when she throwing it back, she bring that my way for the team play. For Pete's sake, I'm above average, I patted my stack. I gotta matter what he say. I'm the 2010 young LeBron James.